A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bersama-sama lagi pada pagi ini dalam sesi tadabbur kita, insya-Allah hari ini di muka surat yang ke-166, insya-Allah. 166. Kita akan bersama-sama di surah Al-A'raf ayat 131 sehingga ayat 137, insya-Allah. Jadi kepada mereka yang bersama, sahabat-sahabat semua yang bersama dengan kita pada pagi ini, diharap dapat insya-Allah memberi feedback tentang suara dan juga gambar pada pagi ni, insya-Allah. Moga-moga kita semua diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkati waktu kita, diberikan keberkatan kepada kesihatan kita, insya-Allah, dan kita dapat insya-Allah bersama-sama tadabbur pada pagi ni. Hari ini insya-Allah saya akan mulakan dengan membaca daripada ayat 131 hari ini insya-Allah kita akan tengok iaitu dari sudut ceritakan apakah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam muka surat ini. Kesimpulannya ialah kesemua sekali daripada awal, insya-Allah awal surat ayat 131 sehinggalah kepada ayat 137 dalam muka surat ini ialah menceritakan tentang Nabi Musa. Jadi sebagaimana yang kita sebut sebelum daripada ni, bahawa sebelum daripada cerita Nabi Musa ni, kita dah ada beberapa banyak kisah-kisah Nabi-Nabi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah ini. Tetapi sebahagian daripada mereka Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan sedikit saja. Ada yang separuh muka surat, ada yang satu muka surat lebih sikit dan sebagainya. Tetapi kisah Nabi Musa ni kita tengok dah dua muka surat ni. Dah dua muka surat ni. Barulah dia akan berakhir, insya-Allah. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada siapa-siapa yang telah memberikan feedback tadi terhadap mutu suara dan juga mutu gambar, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Ayat 131 yang saya baca sekejap tadi. Sekarang kita menceritakan tentang satu daripada tuduhan Firaun kepada Nabi Musa. Sekarang dia dah cerita habis dah, orang-orang yang dah tukar-tukar sihir dah beriman, yang kita baca sebelum daripada ni. Kemudian Firaun telah mengenakan hukuman-hukuman yang dahsyatlah kepada mereka, dan kemudian Firaun juga telah mengenakan hukuman terhadap Bani Israel dengan membunuh anak-anak lelaki mereka, membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka dan sebagainya. Lalu mereka pun mengadu kepada Nabi Musa. Ni cerita sebelum daripada ni, muka surat sebelum daripada ni. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan lagi di antara tuduhan yang dikenakan yang Firaun dan juga kumpulan-kumpulan ini mengatakan kepada Nabi Musa. Apa kata dia? Fa iza ja'atuhum al-hasanah. Tak buka. Fa iza ja'atuhumul hasanatu. Al-hasanatu sini ertinya adalah kebaikan dari segi makna asalnya, tapi yang dimaksudkan di sini ialah kata ahli tafsir al-khasbu wal ghina, iaitu tanah yang subur dan juga kekayaan. Kalau sebelum daripada ni kita baca kan, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengenakan sedikit iaitu kita kata musibah kepada Firaun, kepada orang Mesir ni. Itu yang pertamanya ialah kemarau, as-sinin, dan kemudian selepas daripada tu naqsim minas samarat, kurangnya buah-buahan. Automatically lah bila kemarau ni buah akan kurang, buah kurma ke, buah anggur ke, buah apa ke. Jadi sekarang ni Allah Subhanahu Wa Taala beritahu cerita sekarang tuduhan Firaun ni, kalau apa-apa yang elok berlaku pula, mereka kata apa? Qalu lana hazihi. Tengok dia katakan qalu lana hazihi. Maknanya kalau benda yang elok saja berlaku, ini kita punya, inilah kita punya hasil daripada kita punya usaha, inilah kita punya kebaikan. Maknanya kalau benda-benda yang baik, mereka akan kata, oh ini kita punya.
Tetapi wa in tusibhum sayyi'atun, tetapi kalaulah kena mereka ni sayyi'atun yattayyaru. Maknanya sayyi'atun di situ ialah maksudnya iaitu kemarau. Marau kekurangan yang macam yang sebalik daripada tadi tu. Jadi mereka akan berkata apa? Ini yattayyaru bi Musa wa man ma'ahu. Yattayyaru sini maknanya ini dia kata ni celaka dah ni. Ini sebab macam-macam lah. Dia kata kan, maknanya tuduhan dia mengatakan bahawa semua tu kalau keburukan saja berlaku, mereka akan kata bahawa ini adalah disebabkan oleh Musa dan juga wa man ma'ahu. Ini tak ada ni puaka ke dalam bahasa Melayu kan, kita kata macam-macam lah makna tuduhan-tuduhan jahat lah makna. Ni sebab dia lah ni sebab Musa lah ni tak ada sebab lain, ni sebab Musa ni. Bila elok mereka kata ni kita punya, ni kita kepandaian kita, ini kehebatan kita, ini semua kita punya, tak tahulah Tuhan nak tolong kita lah, mereka kata macam-macam kan. Tapi bila tak elok mereka akan kata ni Musa punya pasal ni, Musa punya pasal. Wa man ma'ahu ala innama ta'iruhum indallah. Allah Ta'ala kata ala, ketahuilah sebenarnya ta'iruhum maknanya yang menentukan. Sini maknanya yang menentukan tu indallah, makna Allah Ta'ala yang menurunkan itu dan juga ini. Allah Ta'ala yang menjadikan kemarau ke tak kemarau ke Allah Ta'ala. Tapi tak adalah pandai-pandai kan, kalau elok untuk dia, kalau tak elok Musa. Tengok kan, macam itulah juga kan, mungkin kadang-kadang yang berlakulah pada hari ni. Kadang-kadang tu orang yang bawa Islam dan sebagainya, mereka akan tuduh kalau benda tak elok, ini sebab gini. Kalau yang elok tu, itu kepandaian mereka, orang-orang yang tidak beriman tu kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, kesimpulan akhirnya ialah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tapi kebanyakan daripada mereka ni tak faham, tak tahu ni benda-benda ni sebenarnya, konsep ni. Jadi kita insya-Allah wal-iyazubillah, kita tak nak kita ni menjadi orang yang tak tahu juga, iaitu apa dia sifat tak tahu ni, iaitu mengatakan ini dan mengatakan ini. Kemudian insya-Allah kita tengok seterusnya, ayat seterusnya itu ayat yang ke-132. Waqalu. Ni bila sebut waqalu ni maknanya inilah ni Firaun ni. Firaun akan berkata, mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Dia kata, mereka berkata kepada Nabi Musa ni, Firaun dan grup-grup dia berkata kepada, mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana, kamu bawa apa saja, dia kata. Kamu bawa apa saja untuk menyihir kami. Jadi tengok kan, satu dia ni takabur. Dia kata ni, ungkapan itu mahma ta'tina, kamu bawa apa saja, mahma ni apa-apa saja kamu bawa. Ta'tina bihi min ayatin, tak kira lah tanda macam mana pun, mukjizat macam mana pun, kehebatan macam mana tu, semua tu adalah dia kata litasharana biha, kamu nak sihir kami lah tu. Maknanya tengok tuduhan dia maknanya ialah Musa ni tukang sihir, pandai menyihir. Kemudian lagi, kamu bawa apa-apa pun, ini semua ni tak ada kerja lain ni kerja dia nak sihir kami. Litasharana biha. Apa kata mereka? Kamu ingat wahai Musa, kami akan beriman kalau kamu bawa benda-benda ni semua. Jadi dia kata apa? Fama nahnu laka bimu'minin. Fama nahnu laka bimu'minin. Ni, tengok kata, kami tak beriman. Kamu buatlah macam-macam mana pun. Kamu bawalah apa saja pun kan, nak cuba sihir kami. Kami tak akan beriman. Tengok dia punya tu kan, dia punya kejahatan, dia punya takabur, dia punya ni kan. Dah beri dah, maknanya siap-siap dah. Kamu bawa apa-apa pun kami tak nak beriman. Maknanya bukannya nak berfikir ke, bukannya nak dengar ke, bukannya nak apa, tapi beritahulah siap-siap tak nak beriman. Kemudian fa'arsalna, yang sebelum daripada ni Allah Subhanahu Wa Taala telah kenakan kepada mereka ni apa, iaitu as-sinin dan juga wanaksim minal amwal wanaksim minas samarat, kurangnya buah-buahan, maknanya harta tu merudunglah, ekonomi merudunglah kita katakan, disebabkan oleh kemarau yang berlaku tu. Sekarang ni mereka ni makin jahat lagi, nampaknya tak nak juga, tak nak terima juga. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata fa'arsalna alaihim, fa'arsalna alaihim, maka kami telah kirimkan maknanya kenakan ke atas mereka, alaihim ke atas inilah orang Mesir ni, iaitu mereka yang menentang Nabi Musa ni. Dia kata apa? At-tufan. Nombor satu ni Allah Ta'ala hantar at-tufan kepada mereka. Tufan ni dalam bahasa Melayunya taufan dalam bahasa Melayu ada juga lah, tapi tufan di sini maksudnya ialah air itu naik sehingga masuk dalam rumah-rumah mereka, sehingga dalam tafsir jalan lain dia kata sampai kepada leher.
Sampai di leher. Maknanya semua macam nak lemas lah. Hampir-hampir nak lemas gitu kan. Gitu. Itu yang pertama. Allah Ta'ala hantar kepada mereka. Berapa lama? Selama 7 hari. 7 hari air tu masuk ke dalam rumah mereka, kena pada mereka. Tu nombor satu, at-tufan. Yang keduanya, Allah Ta'ala mengenakan kepada mereka ni al-jarad. Al-jarad ni maknanya ialah belalang. Apa dia belalang ni? Belalang datang sangat-sangat banyak sehingga makan hasil tanaman mereka. Jadi tu kita katakan bahawa di negeri sampai sekarang pun sebenarnya ada kadang-kadang macam tu, bila belalang bukan tempat kita. Kalau tempat kita belalang seekor 2 ekor duduk tepi-tepi rumah kan, tepi-tepi macam tu yang hantar rupuk tu kan, tapi ni belalang mereka dahsyat ni. Jadi Allah Ta'ala datangkan belalang macam tu ke atas mereka ni sehingga makan hasil-hasil tanaman mereka. Tu nombor 2. Yang ketiganya Allah Ta'ala al-kummala. Allah Ta'ala kata sini al-kummala. Kummala ni maknanya satu jenis binatang macam kutu. Macam ulat gitu. Ulat ataupun kutu macam tu iaitu binatang yang kecil tu yang merayak-rayak pada mereka kan. Ataupun macam ada yang kata macam ulat, ada yang kata macam kutu dan sebagainya lah kan. Al-kummal. Kemudian apa lagi? Makna banyak sangat kummal tu. Kemudian ad-dafadi'. Wad-dafadi'. Allah Ta'ala kata tu. Wad-dafadi' sini maknanya katak. Katak ni ada semua tempat. Dalam rumah mereka buka makanan ada, mereka buka periuk ada, mereka buka ni. Di mana-mana ada katak. Katak. Kemudian waddama tu maknanya ialah darah. Maknanya darah tu macam mana? Iaitu semua benda warna merah, macam darah semua kan. Kalau kita dengar cerita sekarang, ada kadang-kadang kubur tu keluar darah, kadang-kadang bila cek tengok bukan darah, ada merah macam-macam. Kadang-kadang sungai tu ni semua sekali. Mereka masak air, buka pipe lah kalau kita sekarang ni kan. Kalau kita sekarang buka pipe air keruh kan, tapi dia tu maknanya tengok buka ni darah, sungai jadi darah, semua jadi ad-dama. Semua tu ada berapa kat sini? Ini adalah sebahagian daripada perkara-perkara yang Allah Ta'ala kenakan kepada orang tu Firaun dan juga wa malaihi tu. Jadi wa qaumihi lah yang kata kan. Jadi Allah SWT kata semua tu ayatin mufassalat. Ayatin mufassalat iaitu tanda-tanda yang merupakan menjadi mufassalat kata. Mufassalat tu maknanya ialah menjelaskan, mubayyinat maksudnya, yang menjelaskan supaya mereka ni beriman kan, bahawa Nabi Musa tu adalah betul. Tapi adakah mereka ni beriman? Tak. Allah Subhanahu Wa Taala kata fastakbaru. Mereka ni tetap juga istakbaru juga. Tengok ingat beriman. Tak. Wa kanu qauman mujrimin. Allah Taala pun mengatakan bahawa mereka ni memang kaum yang mujrim. Mujrim artinya ialah berdosa. Mujrim artinya ialah penjenayah. Dalam bahasa moden ni. Jadi makna memang tepatlah bahawa mereka ni Allah SWT kata bahawa itulah sebenarnya penjenayah sebenar. Penjenayah sebenarnya itu orang-orang yang tidak mahu beriman. Orang yang tak nak, degil. Macamlah Firaun dan juga kaum dia tu. Degil maknanya dah tunjuk dah macam-macam lah, tapi tak nak juga. Tetapi nak cerita selepas daripada itu Allah Ta'ala cerita ni kan, menarik ni. Allah Ta'ala kata kan, tengok perangai mereka ni, perangai Firaun dan juga geng-geng dia lah kan, dan juga kaum dia dan juga malak dia tu. Dia kata walamma waqa'a alaihimur rijzu. Allah Subhanahu Wa Taala kata walamma waqa'a alaihimur rijzu, apabila telah terkena benda-benda itu semua kepada mereka tu, mereka beriman, takabur? Tidak, mereka tak beriman. Tapi bila berlaku benda-benda itu semua, al-rijzu sini maknanya al-azab maknanya sini. Al-azab makna kesusahan yang sangat melampau dah tu kan. Dah bayangkan maknanya kan yang kita sebut tadi, ada al-dhafadnya, al-jaradnya, al-kummalnya, ad-damnya, at-tufannya. Jadi itu semua adalah rijzu, kesusahan-kesusahan lah, azab kepada mereka. Qalu, lalu mereka pun berkata, apa mereka kata kepada Nabi Musa? Ya Musa, ud'u lana rabbak, dia kata, bima ahida indak, kata, wahai Musa, doa sikitlah kepada Tuhan kamu. Dia kata ni, Tuhan kamu ni, bukan Tuhan kami, bukan Tuhan kita, Tuhan kamu. Ni Musa, tolong doa sikit kepada Tuhan kamu. Dia kata bima ahida indak, dengan apa yang dijanjikan kepada kamu. Mereka kan Tuhan kamu dah berjanji, kalau kamu berdoa ni kan gini, Allah Tuhan kamu akan hapuskan, hilangkan benda-benda ni. Jadi nampak kan cara percakapan mereka tu seolah-olah mereka dah tahu dah bahawa Allah ni lah yang berkuasa. Kenapa tak minta pada Firaun? Mintalah pada Firaun untuk hilangkan benda-benda tu. Mereka dah tahu dah Firaun tak mampu nak buat. Firaun sendiri tak mampu nak hilangkan tufan. Firaun sendiri tak mampu nak menghilangkan darah-darah tadi kan. Firaun sendiri tak dapat menghilangkan dhafadin, al-jarad, al-kummal tadi tu. Jadi mereka pun pergilah kepada Musa.
Musa, tolong sikitlah doa ni kan. Dengar apa yang Tuhan janji kepada kamu tu. Lain dia kata, lain kasyafta anna rijza. Kalau dia kata kamu dapat hilangkan ni, kasyafta tu maknanya hilangkan kasyaf bahasa Melayu ada kasyaf tu, tapi kasyaf bahasa Melayu lah. Tu kan benda nampak tak nampak tu kan. Orang nampak benda orang tak nampak tu. Tapi bila dibuka, kasyafa tu maknanya buka. Maknanya hilangkan. Kalau kamu dapat hilangkan anna rijza daripada kami, ar-rijza ini lanu'minanna lak, dia kata lanu'minanna lak, nescaya kami akan beriman. Tengok kan, dia kata kami akan beriman. Lepas tu apa dia kata lagi? Lanu'minanna lak wala nursilanna ma'aka bani Israel, kami akan lepaskan Bani Israel untuk pergi ikut kamu. Maknanya kan tadi kita katakan ada dua utusan, ada dua perkara mesej yang dibawa oleh Nabi Musa kepada Firaun. Yang pertama sekali ialah kamu beriman. Dakwahnya ialah kita semua beriman, jangan percaya kepada berhala-berhala, jangan percaya kepada Firaun yang mengaku Tuhan ni. Dah, tinggalkan benda tu, beriman. Dan yang keduanya, aku nak bawa Bani Israel ni keluar daripada negeri Mesir ni. Jangan kau seksa mereka lagi, jangan kau perhambakan mereka lagi kan. Tu dua permintaan lah Nabi Musa kan. Jadi tengok kan, dia pun katalah sini, wahai Musa, berdoa kepada Tuhan kamu, kalau kamu dapat hilangkan benda-benda ni semua, yang pertama kami akan beriman, dan yang kedua kami akan lepaskan kamu lah, kamu boleh bawa lah Bani Israel ini. Okey, falamma kasyafna, apa terjadi? Allah Subhanahu Wa Taala sebut falamma kasyafna, ayat 135. Falamma kasyafna anhumur rijza, apabila kami telah buka daripada mereka itu ar-rijza, azab, maknanya hilangkan azab tu. Apabila kami telah hilangkan daripada mereka azab itu, ila ajalin, sehingga kepada tempoh ila ajalin hum balighuhu, sampai kepada yang dijanjikan lah maknanya mereka nak, jadi Allah Ta'ala pun beri kepada mereka, beri setelah daripada doa Nabi Musa AS. Ni setelah pada doa Nabi Musa ni, maknanya Nabi Musa pun berdoa lah supaya Allah Ta'ala hilangkan. Jadi hilanglah kesusahan mereka itu, sampailah kepada tempoh yang mereka nak lah, mereka minta gini kan. Okey, kalau kita nak izahum yang kusun. Tapi apakah mereka tunaikan apa yang mereka janjikan dulu kepada Nabi Musa? Mereka kata nak beriman, mereka kata nak lepaskanlah Bani Israel ni kan, tak nak kongkong-kongkong orang lagi lah kan, tak nak susah-susah orang kan lagi ni. Tak, yang kusun ni maknanya ialah seorang yang berjanji, tiba-tiba tak tunaikan janji dia. Dia kata macam ni, tiba-tiba bila kita dah buat macam ni, dia tak buat. Itu nama yang kusun. Dia tu dah melanggar janji yang mereka katakan sendiri. Fantaqamna minhum, jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun marahlah kan. Allah Taala jadi Allah Taala kata fantaqamna minhum, maka Allah Taala pun membalas mereka tu. Intaqamna minhum, apa terjadi? Last kali lah ni Allah Subhanahu Wa Taala pun ceritakan apa yang berlaku kepada Firaun, iaitu fantaqamna. Kami dalam bahasa terjemahan, kalau terjemahan perkataan lah, kita kata fantaqamna ni maknanya balas dendam maknanya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah balas dendam. Tapi fantaqam, jadi kalau muntaqim tu iaitu Allah Taala ni salah satu daripada nama dia muntaqim. Muntaqim maknanya yang membalas kerana kejahatan seseorang itu. Dah kata jangan, tapi tengok dia nak buat juga. Jadi muntaqim Allah Taala yang akan, maknanya boleh membalas kalau kamu ni melanggar apa yang telah dijanjikan, apa yang kamu sendiri berjanji. Jadi bukan Allah Ta'ala minta kepada mereka berjanji kan, tapi mereka nak berjanji. Mereka pun berjanji, kalau boleh macam ni, kami akan buat macam ni. Tengok Nabi Musa dah berdoa, tiba-tiba mereka pun tak buat. Jadi Allah SWT pun membalas kerana kejahatan mereka itu sendiri. Jadi fantaqamna, Allah Ta'ala kata minhum fa'aghraqnahum fil yammi, lalu Allah Ta'ala pun aghraq maknanya tenggelam mereka. Fil yammi ni ialah laut tapi yang masin, bukan laut tawar. Jadi laut kan, kalau maknanya kalau tasik kadang-kadang tu kan, tasik tawar. Tapi ni famtaqam yammi ni maksudnya ialah laut yang masin. Kemudian bi'annahum, kenapa Allah Ta'ala buat macam tu? Bi'annahum kazzabu biayatina wa kanu anha ghafilin, kerana mereka itu telah mendustai ayat-ayat kami. Kazzabu biayatina wa kanu anha, dan mereka tu buat tak endah. Ghafil tu makna lalai, maknanya kan. Anha ghafilin, mereka tu lalai, maknanya apa-apa yang Nabi Musa cakap, apa-apa yang Nabi Musa bacakan, apa-apa Nabi Musa tunjukkan kepada mereka, langsung tak hirau. Itu ghafil.
mereka ghafil, tak ambil, tak indah langsung kan, langsung tak menusuk ke kalbu ke, tak masuk ke dalam hati ke, tak membekas kepada mereka ke, ghafil mereka ni. Jadi Allah SWT sebutkan itulah balasan Allah Ta'ala kepada mereka. Kalau kita tengoklah kan kalau orang yang katakanlah kalau pergi ke negeri Mesir lah katakan, dalam muzium Mesir tu ada diletakkan siapa, iaitu mayat Firaun. Mayat yang jadi Mesir ni, dia katakan orang-orang Mesir dulu kan, mereka ni banyak mayat-mayat yang dijadikan mumia kan, katakan mami tu kan, maknanya di buku-buku yang di macam-macam lah kan, yang diproses lah kemudian sehingga supaya lalu dikuburkan, letakkan di dalam keranda-keranda tu. Jadi Firaun ni special, dia diletakkan di bawah dalam piramid tu. Jadi kalau orang yang pernah masuk lah, saya tak masuk lah kan tapi makna eloknya dalam hadis Nabi SAW, kalau pergi tengok tu, kalau pergi kat situ tu jangan duduk lama-lama, Nabi kata. Kemudian janganlah gembira-gembira. Nabi kata ada nasihat situ kan. Jadi pergilah, kalau kamu nak pergi juga kena tengok dalam keadaan menangis. Sebab apa? Ingat orang yang telah diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah tak kira lah mana-mana tempat ke, Madain Soleh ke kan di Arab Saudi tu, ataupun tempat mana-mana lah kan, Firaun ke, piramid tu. Jadi piramid tu dibina tu ada lubang, dia boleh masuk dalam tu. Di bawah piramid tu ada satu bilik saja. Bilik tu ialah bilik untuk menyimpan mayat Firaun. Jadi maknanya sebesar-besar piramid tu, piramid sekarang ni, piramid di Giza lah yang paling besar kan di negeri Mesir tu. Di bawah tu ada satu bilik, di bawah tu bilik tu tempat letak mayat Firaun. Jadi orang-orang ni lah kan, orang putih apa semua kan, saintis pergi gali masuk, dia ambil lah mayat tu. Di dalam tu macam-macam lah, ada emasnya, ada apa dan macam-macam lagi. Dan kemudian ambil mayat tu, dan mayat tu diletakkan sekarang ni di dalam muzium negeri Mesir. Nak masuk dalam tu of course lah kena bayar semua kan, tapi maknanya mayat tu masih ada lagi. Dan inilah yang dikatakan mayat Firaun ni. Mayat Firaun ni lah dikata mayat Firaun yang dijumpai di dalam laut. Di dalam laut, dan masih ada lagi kesan-kesan garam dikata pada tubuh dia tu, pada dalam badan dia tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memang sebut dalam Quran, dalam surah Yunus, bahawa Allah Taala kata akan kekalkan mayat dia tu, supaya menjadi pengajaran kepada orang yang datang kemudian. Jadi wallahu a'lam bissawab kan, sama ada ini dan, tapi tak jauh, dan maknanya tak jauh daripada apa yang dibuat oleh kajian-kajian ni kan. Jadi Allah SWT sebut fa'aghraqna. Yang penting kita ambil pengajaran bahawa tengokkan Allah Taala hancurkan Firaun ini dan juga tentera-tentera dia dan juga pengikut-pengikut dia dengan tenggelam fil yammi, di dalam laut yang masin. Kemudian bi annahum kazzabu, kan apa? Kerana kesalahan dia ialah kerana tu paling besar. Tengok Allah Taala sebutkan yang paling besar sekali ialah adakah kezaliman dan sebagainya? Tak. Yang paling besar kesalahan manusia ni ialah apabila mereka ini kazzabu, mereka mendustai ayat-ayat Allah SWT. Yang lain-lain tu, maksiat-maksiat tu itu datang selepas daripada tu kan. Jadi oleh kerana itulah maka kazzabu ni yang mendustai, tak terima Islam ni, tak terima maknanya menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menolak Allah Subhanahu Wa Taala, menolak hukum Allah Subhanahu Wa Taala, menolaklah kan, maknanya menolak yang keluar daripada Islam, tolak agama ni. Maknanya tolak Islam tu, tolak Islam, bukan tolak agama kan, tolak Islam tu adalah merupakan dosa yang paling besar sekali. Dan Firaun dihukum kerana tu, bukan kerana, mungkin ada kezaliman, kadang-kadang tu ada orang dia beriman, dia Islam, tapi adalah kezaliman dia. Itu sebagaimana contoh orang sebutlah kan, bahawa khalifah adalah dulu kan di zaman Abbasi, Abu Umayyah kan, dikatakan begini kan. Tetapi kesalahan yang paling besar sekali ialah bukannya kesalahan-kesalahan tu yang paling besar. Mungkin kesalahan-kesalahan tu besar, tapi ada kesalahan yang lebih dahsyat lagi manusia ni apabila dia mendustai Allah Subhanahu Wa Taala, mendustai apa yang dibawa oleh nabi-nabi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata sini mereka itu ditenggelamkan kerana apa? Kerana kazzabu, mereka itu mendustai. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut kan, selepas daripada tu, iaitu wa awrasnal qaum. Selepas daripada tu Firaun ni meninggalkan banyak benda-benda kan. Ialah kan, dengan negara, maknanya dengan kota-kotanya, dengan bandarnya, bangunan-bangunannya kan, kekayaan yang banyaknya, dengan tanaman, tumbuhan, macam-macam sekali kan. Dia dah mati dah, tentera-tentera dia dah mati dah, habis dah dalam laut tu. Jadi Allah SWT kata wa awrasna, kami wariskan. Maknanya selepas daripada itu kami wariskan al-qauma, kaum allazina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibiha. Kami wariskan kepada orang-orang yang dahulunya
kami dulunya di yustad'af, orang panggil mustad'afin lah. Mustad'afin ni maknanya golongan-golongan yang telah dihina ke mustad'afan, daripada du'afa tu maknanya lemah, orang yang dilemahkan, orang-orang yang telah dulu dihinakan, maknanya diperkotak-katikkan, orang-orang yang telah dipandang rendah dan sebagainya, yang ditindas. Allah Subhanahu Wa Taala kata Allah wariskan kepada mereka pula. Jadi tengokkan, itulah kita kata pusingan dunia kan. Allah SWT sekali beri kepada macam ni, beri kepada orang ni, beri kepada orang ni kan. Jadi mereka ni, iaitu yang dikatakan dalam ayat ni, ialah maksudnya Bani Israel. Jadi Bani Israel selepas daripada tu, mereka ni telah diberikan kuasa, jatuh dah Fir'aun ni. Jadi Allah Ta'ala beri pula kuasa kepada Bani Israel. Jadi lahirlah selepas daripada tu seperti Nabi Sulaiman dan juga Nabi Daud dan sebagainya, nabi-nabi yang memimpin Bani Israel selepas daripada tu, semasa zaman kegemilangan mereka. Tapi selepas itu mereka sendirilah pula yang membuat kerusakan. Jadi Allah SWT kata kami wariskan selepas daripada itu allati barakna fiha, yang kami berkati padanya. Yang kami berkati padanya itu maksudnya ialah tanah Syam. Kemudian tanah Syam ni, kalau sebut tanah Syam ni maknanya ialah merangkumi negara-negara sekarang ni lah, 4 negara, iaitu Palestin, Syria, Lebanon dan juga Jordan. Semua tu dipanggil sebagai Syam dulu. Dia tak ada, negara-negara tu tak ada dulu. Ni baru sebenarnya, ni moden setelah dipecah-pecahkan dalam satu perjanjian yang dibuat oleh orang barat, nama dia perjanjian Sykes-Picot. Jadi selepas daripada tu Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala berikan kepada mereka tu Allah kata watammat kalimatu rabbik, selesailah, makna tamatlah. Apa di kalimah Allah ni? Kata dalam tafsir jalan lain, dia kata maksudnya kalimatu rabbik ni ialah kalimah Allah ni, ketetapan Allah ni, ketetapan Allah maksudnya, berlakulah watammat kalimatu rabbik tu maknanya berlakulah ketetapan Allah. Ketetapan kalimatu rabbikal husna ala bani Israel bima sabaru, iaitu apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-5. Surah Al-Qasas ayat yang ke-5, Allah Subhanahu Wa Taala kata wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardi. Kami ingin untuk memberikan kepada orang-orang yang ditindas di atas muka bumi ini kekuasaan. Jadi seterusnya Allah SWT kata wadammarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qaumuhu, dan kami hancurkan apa yang telah dibina oleh Firaun, apa yang telah dibuat oleh Firaun, apa yang telah yasna'u ni, dia bina bangunan, dia bina patung, dia bina, Allah Ta'ala hancurkan semua sekali. Dammarna, itu balasan Allah SWT. Dia dah tenggelam dah, Tuhan dia dah tenggelam dah, bangunan-bangunan dia pun Allah Ta'ala hancurkan selepas daripada tu. Bagaimana bentuk hancur tu, wallahu alam bisawab. Tapi kalau kita tengok sekarang lah kan, di negeri Mesir ni, kalau kita tengok banyaknya, maknanya dulu-dulu ni bangunan-bangunan dia memang hebat-hebat kan, masa Firaun. Tapi yang tinggal sekarang ni apa saja yang tinggalnya? Yang tinggal ialah tu piramid saja yang adanya, piramid saja ada. Yang lain tu mana lagi bangunan-bangunan dia? Tak ada. Allah Ta'ala kata dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu, dan kemudian wa ma kanu ya'rishun, ataupun dalam bacaan ada lagi kata wa ma kanu ya'rushun. Jadi sini ada boleh baca dua kan, ri dengan ru sini, ya'rishun ataupun ya'rushun dalam qiraatnya. Jadi maksud ya'rishun tu ialah, maksudnya ialah bangunan-bangunan yang dibina oleh Firaun. Itu ya'rishun. Wa ma kanu ya'rishun ataupun wa ma kanu ya'rushun, artinya ialah bangunan-bangunan yang mereka bina dulu tak ada dah, semua telah dihancurkan oleh Allah SWT. Jadi itulah kita kata pengakhiran cerita Firaun. Mana Firaun? Jadi Firaun ini adalah satu nama, maknanya yang hebat. Tak adalah hebat dia di zaman Nabi dulu sehingga dapat membina piramid tu, hebat tu kan, hebat. Sehingga zaman sekarang ni termasuk dalam salah satu daripada kita kata barang ajaib di dunia. Dikategorikan sebagai satu benda yang memang ajaib, yang manusia tak boleh fikir macam mana dia boleh dibina. Hebat dia tu kan, dengan sematnya, dengan cantiknya, dengan segi dia cukupnya kan, tak lari daripada dulu. Adalah ada apa ni nak kata matematik dia lah kan, kiraan engineering dia tu memang tak lari kan, dipandang daripada atas, dipandang daripada tepi, dipandang semua tu kan. Itu sebab tu dianggap sebagai barang ajaib dalam dunia. Allah Ta'ala tinggalkan satu tu kepada kita supaya kita dapat tengokkan kehebatan Firaun tu, tapi ke mana dia telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi moga-moga insya-Allah kan kita yang hidup pada hari ni, kita tengok manusia ni hebat kan, manusia ni macam-macam boleh buat, manusia boleh pergi ke Mars, boleh pergi ke macam-macam nak pergi kan. Jadi semua tu adalah kehebatan manusia yang mana tidak boleh langsung untuk mencabar Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang selagi mana manusia itu tidak berpegang kepada apa yang telah
diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada apa sebenarnya nilai kehebatan manusia ni dibanding dengan apa yang ada diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. InsyaAllah kita sudahi sesi kita pada pagi ini dengan kita membaca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.